Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tentang mahkamah perusahaan. Jadi sebelum kita go through ke mahkamah perusahaan ataupun kita teruskan ke mahkamah perusahaan, kita tengok dulu macam mana video dalam mahkamah perusahaan. Kena perbetulkan mic, Datuk Speaker. Terima kasih, Datuk Speaker. Menteri kena menjawab soalan yang diajukan oleh kalangan. Isunya ialah umum kebanyakannya tidak tahu hak mereka sebagai perayu bila mereka dibuang kerja. Mengikut Seksyen 20, 60 hari sasaran wajib. Okey, yang tadi tu merupakan video apa yang berlaku dalam mahkamah perusahaan. Itu contoh sahaja. Okey, setengah ataupun setengah orang ataupun setengah rakyat ke macam mana, mesti ada yang tak tahu kan mahkamah perusahaan ni sebenarnya apa. Dan selalunya kita dengar mahkamah buruh, mahkamah yang macam tu je lah, mahkamah syariah ke apa. Mahkamah perusahaan ni macam kurang lah, tapi itu sebenarnya dah open untuk semua pekerja kan. Okey, jadi mahkamah perusahaan ni apa sebenarnya? Mahkamah perusahaan ialah sebuah tribunal ditubuhkan di bawah undang-undang untuk dibicarakan dan turunkan keputusan-keputusan dalam pertikaian kerja yang telah dirundingkan oleh menteri atau secara langsung oleh pihak pertikaian. Hanya dirujuk ke mahkamah apabila mendapat penyelesaian rundingan bersama. Okey, berkaitan dengan maksud mahkamah perusahaan tadi adalah sebuah tribunal. Apa tu tribunal kan? Tribunal didefinisikan sebagai badan di luar hierarki mahkamah awam yang melaksanakan fungsi pentadbiran dan penghakiman ataupun dalam kurungan adjudikasi. Okey, seterusnya kita pergi kepada objektif mahkamah perusahaan. Objektif mahkamah perusahaan ni yang pertama ialah menghuraikan struktur dan prosiding mahkamah, dan yang kedua pula menghuraikan bidang kuasa mahkamah perusahaan, dan yang ketiga mengenal pasti kepentingan mahkamah perusahaan dalam keharmonian industri. Apa yang kita tahu ialah mahkamah perusahaan ini merupakan mahkamah yang dibuat atas masalah-masalah berkaitan dengan hubungan pekerja dan majikan, macam masalah pemecatan atau pembuangan kerja yang macam tu lah. Okey? Seperti mana yang korang tahu, kepentingan mahkamah perusahaan dalam keharmonian industri terbahagi kepada 4. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan faham antara majikan dengan pekerja. Yang kedua, mempertahankan hak pekerja dan majikan. Yang ketiga, menuntut keadilan terhadap pekerja yang ditindas dalam sektor pekerjaan. Dan yang keempat, mewujudkan suasana keharmonian perhubungan perusahaan melalui proses timantara dan keputusan mahkamah selaras dengan Akta Perhubungan Perusahaan tahun 1967. Seterusnya kita akan berpindah kepada tajuk bidang kuasa mahkamah perindustrian. Bidang kuasa mahkamah perindustrian perusahaan diperuntukkan dalam Seksyen 29 IRA Era 1957 adalah seperti berikut. Yang pertama, memerintahkan mana-mana pihak disatukan, digantikan atau dibatalkan. Yang kedua, memanggil mana-mana pihak untuk menghadiri apa-apa prosiding atau mana-mana orang lain yang pada pendapatnya mempunyai kaitan dengan prosiding tersebut. Yang ketiga, mengambil keterangan bersumpah atau melalui ikrar dan memerintah supaya buku, kertas, surat cara dan barang dibawa ke mahkamah. Yang keempat, mendengar dan memutuskan pertikaian walaupun suatu pihak telah gagal mengemukakan kenyataan bertulis bagi menyokong kesnya atau bagi tujuan membalas tindakan ke atasnya dalam tempoh yang ditetapkan oleh Presiden atau dalam ketiadaan mana-mana pihak terbabit dalam kes yang telah diberikan notis atau saman supaya hadir ke mahkamah. Yang kelima, menjalankan prosidingnya atau mana-mana bahagian daripada prosiding itu secara persendirian. Yang keenam, meminta bantuan seorang pakar atau lebih setelah mendapat nasihat daripada menteri. Yang ketujuh, iaitu yang terakhir, memberikan arahan umum untuk melakukan sesuatu yang perlu bagi memastikan pertikaian dapat diputuskan secepat mungkin oleh mahkamah. Info-info tambahan, mahkamah perusahaan juga mematuhi prinsip keadilan semula jadi, iaitu dalam kurungan Principle of Natural Justice dan di antaranya adalah seperti berikut.
Di sini kita dapat lihat adalah sebuah kajian kes yang berkait rapat dengan prinsip keadilan semula jadi seperti berikut. Dan juga mahkamah juga menganggap pihak akan mematuhi semua keputusan yang telah dibuat seperti peruntukan di bawah. Seperti contoh-contoh dua peruntukan ini. Okey, untuk struktur Mahkamah Perusahaan ialah 21 orang pengurusi Mahkamah Perusahaan. 15 orang di Mahkamah Perusahaan Kuala Lumpur. Kedua, 2 orang di Mahkamah Perusahaan Pulau Pinang dan 2 orang di Mahkamah Perusahaan Cawangan Timur iaitu di Sabah dan Sarawak. Seterusnya, seorang di Mahkamah Perusahaan Ipoh dan terakhir, seorang di Mahkamah Perusahaan Johor Bahru. Okey, sekarang ni kita akan teruskan lagi perbincangan atau penerangan kita ke bahagian proceeding Mahkamah Perusahaan. Okey, penyelesaian sesuatu kes atas akan dibuat oleh Ketua Pengarah Perusahaan. Jika Ketua Pengarah Perusahaan tidak dapat menyelesaikan masalah pada peringkat Kementerian Sumber Manusia, kes tersebut atau kes yang dibicarakan akan dirujuk Kementerian Sumber Manusia. Kes tersebut akan dibicarakan di Mahkamah Perusahaan atas persetujuan Menteri Sumber Manusia. Sekiranya pekerja tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Perusahaan, maka kes tersebut boleh dirayu di Mahkamah Tinggi dalam tempoh 14 hari dari tarikh menerima keputusan. Okey, perbezaan antara Mahkamah Buruh dengan Mahkamah Industri. Okey, Mahkamah Buruh ialah menyelesaikan masalah berkaitan upah dan faedah pekerjaan yang di bawah Akta Pekerjaan 1955 seperti kerja lebih masa, allowance cuti bersalin, gaji sebagai ganti notis penamatan. Okey, Mahkamah Buruh ni bukan satu tribunal berkanun seperti Mahkamah Industri, tetapi boleh mendengar masalah yang diadukan oleh pekerja melalui pegawai buruh di Jabatan Buruh. Okey, pekerja yang gaji bulanannya ialah 1,500 ke bawah dan lain-lain kategori pekerjaan yang berhak kepada manfaat dalam Akta Pekerjaan 1955 boleh memfailkan tuntutan mereka yang jatuh di luar skop pekerjaan 1955 tetapi yang berpendapatan bulanan dia tidak melebihi 5,000 juga boleh mendapatkan bantuan Mahkamah Buruh seperti pemulihan gaji atau wang lain yang dibayar di bawah kontrak perkhidmatan masing-masing. Okey, untuk Mahkamah Industri pula, Mahkamah Industri ni menyelesaikan masalah atau pertikaian yang timbul dari hubungan majikan dengan pekerja seperti kes pemecatan dan pertikaian perdagangan antara kesatuan sekerja dan majikan seperti pemindahan dan perjanjian kolektif dan pelanggaran hak dan obligasi yang dikenakan di bawah Akta Penubuhan Perusahaan 1967. Okey, itu sahaja daripada kami satu kumpulan tentang mengenai Mahkamah Perindustrian ataupun Mahkamah Perusahaan. Sekian, terima kasih daripada kami satu kumpulan.